Dalam keadaan kita ekonomi yang mahu diperbaiki oleh kerajaan Pepadang ini, saya melihat masih lagi berlaku kebejatan. Kebejatan politik di mana ini yang tak seronok saya, soal keselamatan negara kadang-kadang cuba diabaikan. Kerana itu, Majlis Perunding Melayu mengambil keputusan mereka mengecam kumpulan hak asasi manusia yang telah mengeluarkan kenyataan. Katanya kalau boleh dia kata nak supaya biarlah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail digugurkan jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri atas alasan kerana tidak menghormati hak asasi manusia. Ini keadaan saya mereka nak beragak, mereka nak buat tindakan itu dan ini. Jadi pihak MPM berpendapat bahawa SOSMA adalah salah satu instrumen pencegahan jenayah keganasan. Jadi hak asasi manusia tak bersetuju. Jadi sebab itu Majlis Perunding Melayu mempertahankan. Malahan katanya bahawa satu ketika dulu kita telah membuat kesilapan apabila kerajaan menarik balik Akta ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi yang tinggal sekarang ni SOSMA. Janganlah pula SOSMA yang mahu ditamatkan. Jadi Majlis Perunding Melayu mahu mempertahankan demi untuk menjamin keselamatan dan keharmonian warga kita. Demikian menurut kenyataan daripada saudara Syabuddin Bun selaku pengurusi Biro Politik Majlis Perunding Melayu Malaysia, saudara. Dan hari ini petang tadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun mengumumkan, ini saya nak cerita, saudara, iaitu 4 individu telah ditahan berkaitan penyelewengan suku bernilai 596 juta. Kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menahan keempat mereka, iaitu seorang ketua pegawai kewangan syarikat, dan untuk membantu berhubung penyelewengan dalam perjanjian suku bernilai 596 juta yang melibatkan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Dia tak sebut kementerian mana, tapi saya yakin bila sebut biometrik pekerja asing, pastilah ia Kementerian Dalam Negeri. Ni Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki, dia mengesahkan penangkapan tersebut tetapi tidak mahu menghuraikan. Saya melihat sekarang, saudara, dulu apabila seorang demi seorang ditahan berhubung dengan jana wibawa, jangan lupa, saudara, dalam 2-3 minggu lepas mula-mula seorang pengurus syarikat, kemudian seorang lagi ditahan, Bendahari Parti Pribumi, kemudian Ketua Penerangan ditahan. Lanjutannya Tan Sri Muhyiddin juga diseret ke mahkamah berhubung dengan tuduhan rasuah. Itu jana wibawa. Hari ini saya lihat apakah ada tangkapan jerung besar. Sebab Tan Sri Azhar Baki dia tak mau komen, tapi saya melihat bahawa kalaulah ia menyangkut soal-soal berhubung kait dengan penyimpanan biometrik dan juga pendaftaran pekerja-pekerja asing, dia menyangkuti soal Kementerian Dalam Negeri. Apakah jerung-jerung besar nanti akan ditahan? Tak tahu. Sebab tu saya katakan, saudara, berhati-hati. Jangan buat kenyataan yang bukan-bukan. Sebab saya nampak bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun tidak lagi mahu menoleh ke belakang untuk mereka melakukan pembongkaran demi pembongkaran berhubung dengan penyelewengan ataupun rasuah di kalangan pemimpin. Kita bersetuju, tak ada masalah. Kita menyokong sepenuhnya. Cuma saya melihat macam ada puzzle. Apakah ada orang-orang tertentu yang akan disiasat? Jangan sebab itu saya melihat, saya dapat juga ada beberapa pembongkaran yang dilakukan, tapi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah belum mahu mengemukakan ataupun melakukan siasatan secara terperinci berhubung dengan 3 orang rasanya yang membawa wang tunai. Katanya dalam laporan yang saya baca, saudara, wang tunai dipindahkan dalam kereta di sebuah bangunan berhampiran dengan Publica. Itu tempat pertemuan orang-orang tertentu. Kabarnya jumlahnya banyak juga, 15 juta situ, 12 juta dan sebagainya. Tapi yang ini 596 juta. Dan ia melibatkan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Jadi SPRM pun tak belum spesifik.
Jawabnya saudara, tunggulah. Saya yakin akan ada jerung-jerung tertentu yang akan rentetan daripada itu. Sebab orang bawah ni takkan berani melibatkan jumlah bukan sedikit. Saya sampai 500 juta. Tentulah ada tangan-tangan gaib yang di belakang mereka. Dan itu mereka berani melakukannya. Itu sajalah saudara. Selamat semana dia kata betul tu, kereta duk parking. Tak boleh kesan, tak boleh ke sini, tak boleh ke sana, tak boleh ke situ. Saudara Mak Sepana, bagi saya itulah keadaannya. Nak cakap lebih, saya tak boleh sebab SPRM belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Tapi, saudara Wan W3NZ, tahniah SPRM. Kita harus memberi sokongan atas usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh SPRM yang menahan 4 individu. Dalam waktu yang sama, saudara, kita lihat juga bahawa mungkinkah kesan daripada penahanan dan pembongkaran yang dilakukan oleh SPRM, ini saya dipahamkan bahawa ini ada satu kenyataan. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Azlina Osman. Beliau menyatakan tiada undang-undang pendanaan politik. Ertinya saudara, tiada undang-undang yang berkuasa membenarkan sumbangan dana kepada mana-mana parti politik ketika ini. Jadi kalau mereka mengatakan mereka jumpa mendapat duit daripada sumbangan adalah sumbangan politik, Datuk Seri Azlina menyatakan tiada undang-undang berhubung dengan pendanaan politik. Malah, penyaluran dana kepada parti politik boleh disabitkan sebagai kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah jika dikesan mempunyai elemen rasuah. Dari segi akta yang ada hari ini, perbuatan tersebut tidak dibenarkan kecuali pada masa yang akan datang. Tak tahulah kalau Parlimen mengubah undang-undang. Meskipun orang kata sumbangan itu atas niat baik dan sedekah, tapi ini tidak ada dalam isu pendanaan politik. Itu demikian menurut Datuk Seri Azlina selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri, saudara. Memang saudara, isu tentang rasuah ni amat dahsyat sekali, saudara. Tadi saya terima kiriman dari beberapa orang kawan tentang saya. Dia kata amalan political fund ataupun sumbangan politik ni sebenarnya adalah untuk menghalalkan rasuah. Dan ia perlulah dibendung sesegera mungkin. Kerana kontraktor perlu bersaing secara sihat dan tak perlu lagi ada memo dari menteri atau sokongan dari pemimpin-pemimpin politik untuk mendapatkan sesuatu projek. Sebab selalunya dulu bila menteri memberi sokongan pada surat-surat yang dihantar itu sebagai hadiah atau terima kasih, sepatutnya cukuplah sekadar beri sinar mata, pen tu bolehlah saudara. Ini tapi niatnya, kerana jumlah yang beri bukan sikit, berjuta-juta, maka itulah dianggap sebagai rasuah. Kalau sekadar bagi pen, kuntuman bunga atau bagi tie ataupun kuih raya, bagi saya is okey lah saudara. Tapi ini macam tadilah 539 juta, bukan sikit. Dan ini melibatkan kementerian yang penting, kerana menyimpan biometrik pekerja-pekerja asing. Dan pulang, saya melihat sebelum Tan Sri Muhyiddin diseret ke mahkamah dulu, sebelum itu mereka yang terlibat dalam disyaki, bukan terlibat, belum dapat disahkan oleh mahkamah, tapi mereka yang disyaki oleh SPRM dan dibawa ke muka pengadilan, orang-orang bawah dulu. Jadi orang kata apa ni, orang pekat bawah saja, mana jerungnya. Tapi akhirnya selepas ini bendahari serta ketua perangan Parti Peribumi dibawa ke muka pengadilan, barulah dibawa Tan Sri Muhyiddin. Kali ini saudara, 4 orang. Adanya pekerja biasa, adanya pengurus bahagian kewangan syarikat. Dia memang begitu. SPRM dia kaji satu persatu. Saudara Mat Razi kejop, dia kata SPRM best. Saudara Mat Semana, dunia. Saudara Norizan Said, kita rakyat tak kisah pemimpin parti mana pun, kalau mereka melakukan kebejatan perlu ditangkap. Saudara Kartini, jangan tuduh begitu. Takkan pula budaya UMNO, budaya rasuah.
ini melibatkan pemimpin yang bukan UMNO. Saya selalu dah katakan, saudara, yang melakukan kebejahatan bukan parti tetapi orang, mereka yang berada di anjung kuasa. Saudara Awaludin, saudara Hamidah Syidah, saudara Rahman, saudara Makno. Bagi saya, itu katanya saudara user kata KDN ialah PH Pakatan Harapan. Tak tahu, kita tak tahu. Sebab ini kenyataan itu dikeluarkan melibatkan pada tahun-tahun sebelum wujudnya kerajaan perpaduan ini. Tak tahulah kerajaan Pakatan Harapan juga ada. Itu zaman Dr. Mahathir, itu juga kerajaan perpaduan Pakatan Harapan. Jadi siapa menteri dalam negerinya? Kemudian wujud pula kerajaan Perikatan Nasional. Siapa jadi menteri dalam negerinya? Terpulang. Jadi saya rasa ini, saya kena ingat ke, mula-mula sepupu menantu tangkap, didakwa 5 charge, rasuah bernilai 46 juta berhubung skandal jana wibawa. Kemudian adik menantu turut ditahan reman kerana kononnya ada bayaran sogokan 400,000. Kemudian ketua penerangan didakwa 2 charge bernilai 69 juta. Kemudian ada kawan baik dari Paguh dakwa menerima terlibat dalam disyaki rasuah bernilai 9 juta ringgit. Dan akhirnya 7 pendakwaan dikenakan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Ini keadaan saudara. Apa-apa pun selalu saya katakan, Allah bayar tunai. Apa-apa yang kita lakukan, saya tidak menuduh, kita tunggulah sama-sama apakah perkembangan selanjutnya perbicaraan tersebut. Cuma saya katakan hari ini SPRM telah pun menangkap ataupun menahan yang ada kaitan dengan satu kementerian lain. Tak tahulah saya itu gambaran yang saya terima. Dan dalam keadaan begitu saya melihat saudara, kabar-kabar angin tu rasanya benar ni. Malaysia ni kalau ada gosip politik, kebanyakan gosip itu tak boleh dianggap gosip. Mungkin ada kebenarannya berdasarkan beberapa fakta-faktanya. Sebab kabarnya dalam Perikatan Nasional sudah pun seolah-olah berantakan. Muka sudah mula ada saling jeling-menjeling. Asyik-asyik, jeling-menjeling, kerling-mengerling. Apakah sudah ada wujud usaha-usaha mungkin katanya bahawa PAS mungkin tidak lagi senada sealiran dengan PBM. Kerana saudara, biarpun hubungan mereka telah berlangsung selama bertahun, tapi apabila Parti Perubumi Bersatu mengadakan perhimpunan tahunannya, tiada pun pemimpin utama PAS yang kelihatan hadir ke persidangan agung tahunan Bersatu Ahad lalu. Saudara, apapun tindakan PAS menjarakkan diri daripada PBM, dilihat, orang melihat bahawa apakah ini ciri-ciri mungkin mereka akan mengundurkan diri daripada PBM, walaupun Tuan Ibrahim, Tuan Man memberi alasan pulang, tapi rakyat melihat selalu sebab ini PAS adalah dalam gabungan Perikatan Nasional. Kalau parti MCA buat mesyuarat, tiba-tiba UMNO tak hadir, orang mula mengatakan apakah berlaku dalam Barisan Nasional. Begitu juga kalau MIC ataupun parti PBRS maupun UMNO. Kalau UMNO mengadakan perhimpunannya, tiba-tiba tak hadir wakil pemimpin tertinggi daripada MIC, apakah MIC keluar daripada barisan? Tapi setakat ini, setiap kali perhimpunan 4 parti dalam Barisan Nasional, semua hadir. Cuma lalu tak ada. Ini keadaannya saudara. Apakah PAS pun mula sanksi. Mereka pun seriau juga saudara. Saya tak mau komen lebih daripada itu saudara. Ini soal-soal politik ni biarlah mereka menjawab sendiri atas persepsi rakyat. Saudara, cuma kita nak bercakap tentang bajet 2023. Hari ini 2 kementerian yang sempat saya dengar. Itu pertama Kementerian Pertanian dan kedua Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Hari ini menterinya tak ada sebab menterinya berada di Kuala Terengganu. Ada urusan kementerian. Perbelanjaan untuk kedua-dua kementerian tersebut telah pun diluluskan secara sebulat suara. Artinya peruntukan-peruntukan yang dikhususkan
dalam bajet itu sudah pun boleh dianggap inilah antara bajetnya yang akan dilaksanakan. Sebaik saja keseluruhan bajet tersebut diluluskan sepenuhnya, diangkat ke Dewan Negara dan ditandatangani oleh Duli Yang Mahmulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, barulah boleh perbelanjaan itu dikeluarkan.